Industri ternakan, terutama ternakan ruminan pada masa ini masih berskala kecil dan berpotensi untuk dikembangkan bagi menjamin bekalan makanan dalam negara serta mengurangkan daging import. Antara isu dan cabaran yang dihadapi dalam pembangunan industri ini adalah kekurangan baka yang berkualiti, harga makanan ternakan yang tinggi serta kekurangan kepakaran dan tenaga kerja. Sejauh manakah pemain industri ternakan ruminan mampu untuk berdaya saing dalam usaha mengurangkan kebergantungan daging import? Transformasi industri ternakan ditumpukan kepada perusahaan ternakan secara komersial, penghasilan baka ternakan yang berkualiti, perluasan amalan penternakan haiwan baik atau GAHP dan penghasilan rumusan makanan ternakan yang berkualiti pada harga kompetitif. Selain itu, aspek R&D dari segi kawalan penyakit haiwan dan kecekapan sistem ternakan akan diberi penekanan. Meskipun terdapat peningkatan tinggi terhadap daging kambing di negara ini, namun memandangkan masih ramai mengusahakan penternakan menerusi kaedah tradisional, bekalan sedia ada dikatakan tidak mampu menampung permintaan yang semakin meningkat. Kesedaran mengenai peluang inilah yang mendorong Kelas Farm Sendirian Berhad mengambil inisiatif memodernkan perusahaan penternakan kambing mereka dalam usaha menampung permintaan daging kambing berkualiti tinggi. Memulakan operasi secara tradisional pada 2008, syarikat Bumi Putra ini mula menyahut cabaran dengan memodernkan usaha penternakan mereka. Beroperasi di rancangan tanah pinggir Bukit Apit 2 di Masjid Tanah, Kelas Farm kini menternak lebih 1,000 kambing jenis Boer untuk dipasarkan. Menurut pengurusi eksekutif Kelas Farm, Insinyur Syafiee Abdul Majid, kesungguhan syarikat dalam bidang ini nyata membuahkan hasil apabila diiktiraf Malaysian Biotechnology Corp Sdn Bhd atau Biotech Corp sebagai sebuah syarikat berstatus Bionexus pada 2010. Pada tahun 2010, kita decide untuk pergi kepada breeding, ladang breeding, dan kita telah memperolehi Bionexus status daripada Biotech Corp pada 2010, dan untuk menjadi sebagai sebuah syarikat pengeluar pembaka, kita juga telah memperolehi sijil amalan ladang ternakan SALT pada 2012, dan 2014 kita telah memperolehi MyGAP, iaitu Malaysia Good Agriculture Practice, untuk menjamin kualiti ternakan kita adalah bebas daripada penyakit dan amalan ladang ternakan kita adalah mengikut piawaian yang ditetapkan. Keputusan untuk menternak kambing baka Boer dibuat selepas menyedari kualiti daging yang dihasilkan adalah berkualiti tinggi selain kadar kematian rendah, sebagaimana dibuktikan menerusi pelbagai kajian yang telah dijalankan. Baka kambing yang diternak berasal dari Afrika Selatan yang dibeli menerusi sebuah syarikat. Kelas Farm turut mengaplikasikan konsep pertanian bersepadu bagi mendapatkan status Bionexus ini. Pada ketika ini, kadar pencapaian tahap sara diri bagi daging kambing adalah sekitar 12 hingga 14% sahaja. Ia memberi gambaran bahawa ada ruang yang sangat besar sebanyak 80% untuk diterokai dan menjanjikan pulangan yang lumayan kepada penternak tanpa perlu memikirkan aspek pemasaran dan penjualan. Oleh kerana itu, Kelas Farm melihat aktiviti pembiak baka dan peternakan perlu diperkasa, dipergiat
dan diperbanyakkan sebagai satu batu asas untuk meningkatkan industri ternakan kambing di negara ini. Kita kena tengok level peternak kita, level pengusaha kita. Kebanyakan pengusaha yang ada, pengusaha kecil, dia memerlukan banyak sangat jenis perkhidmatan dan bantuan. Pasal peternak kecil, pengusaha kecil, dia memerlukan perkhidmatan rawatan ternakan. Saya hari-hari buat kerja rawatan ternakan kepada pengusaha-pengusaha kecil. Tetapi dalam kes kelas farm, oleh sebab ladang ini ladang komersial, ladang yang diisytiharkan sebagai komersial oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Okey, dia mempunyai banyak ternakan. Okey, jadi dengan adanya ladang komersial, ladang ini kelas farm mempunyai tenaga personel profesional veterina. Jadi kelas farm memerlukan level perkhidmatan yang berbeza dari Jabatan Perkhidmatan Veterina. Pemeriksaan haiwan oleh pihak berkuasa veterina adalah merupakan salah satu perkhidmatan yang penting bagi Jabatan Perkhidmatan Veterina atau JPV. Ianya bertujuan untuk memastikan haiwan yang sihat saja dibenarkan untuk pemeliharaan, pembiakan, perpindahan atau penyembelihan. Pemeriksaan haiwan boleh dijalankan dengan membuat pemeriksaan kesihatan sama ada melalui pemerhatian secara fizikal atau melalui pengujian sampel dari haiwan tersebut. Ini bagi menjamin tiada penularan penyakit berjangkit dan zoonotik serta kebajikannya terjamin. Pengambilan sampel bersesuaian dengan spesies haiwan seperti sampel darah, serum, calitan kloka, calitan nasal atau basuhan preputial untuk ujian makmal atau ujian menggunakan kaedah uji cepat atau rapid test adalah penting dalam pemeriksaan haiwan. Keputusan sampel yang diterima akan membantu JPV menjalankan pemeriksaan haiwan dalam diagnosis sesuatu penyakit. Sebagai jabatan yang dipertanggungjawabkan, Jabatan Perkhidmatan Veterina atau JPV sentiasa menyediakan perkhidmatan veterina yang berkualiti bagi menjamin kepentingan kesihatan awam dan industri haiwan yang mapan demi kesejahteraan manusia. Pemeriksaan haiwan juga menjadi elemen penting dalam urusan pengeluaran sijil kesihatan veterina. JPV perlu mengutip sampel dari haiwan untuk ujian saringan di makmal atau menggunakan rapid test kit sekiranya perlu. MyGap ini adalah pengisytiharan mengenai ladang ini. Dengan memohon MyGap, dia memerlukan beberapa perkhidmatan dari Jabatan Veterina untuk mendapat sijil MyGap itu sendiri. Okay. Antaranya apa yang kita buat? Kita perlu mengambil contoh darah. Contoh darah itu diambil secara berkala supaya kita dapat renew dia punya sijil pengiktirafan MyGap dia untuk kita renew. Jadi dengan adanya MyGap sebenarnya banyak kelebihan-kelebihan yang ada. Apabila kita dah dapat MyGap, kita mudah untuk mendapatkan surat-surat untuk perakuan keluar dari ladang. MyGap itu mempunyai nilai-nilai yang cukup tinggi. Kerana MyGap ini dibuat, disusun menggunakan ciri-ciri antarabangsa. Aspek pemeriksaan haiwan mestilah merangkumi keseluruhan sistem haiwan seperti sistem peredaran darah, sistem saraf mata dan telinga, sistem pernafasan, sistem otot, sistem pencernaan, sistem peranakan dan sistem perkumuhan. Penekanan terhadap aspek pemeriksaan sistem ini perlu dibuat berdasarkan keperluan haiwan sama ada untuk pemeliharaan, pembiakan atau penyembelihan. Arahan Prosedur Tetap Veterina Malaysia atau APTVM bagi pemeriksaan haiwan ini mengandungi definisi, arahan, prosedur, pemeriksaan haiwan, rekod dan pengkalan data.
APTVM ini akan menjelaskan prosedur kerja pemeriksaan kesihatan haiwan di kuarantin, ladang, rumah sembelih dan loji pemprosesan serta premis haiwan kesayangan. Untuk kelas farm, kita R&D, kita sesuaikan pembaka-pembaka ni kepada cuaca dan pemakanan di Malaysia seperti yang sini ada. Kemudian kita juga membuat R&D untuk crib feeding. Crib feeding ni adalah satu pemakanan khas untuk anak-anak kambing kelas bawah. Di mana apabila dia memakan crib feed ni, kadar papile ataupun rumen development dia adalah baik, kadar pembiakan dia adalah lebih baik dan lebih adapt dengan cuaca dan pemakanan di Malaysia. Di samping itu, kita juga ada pemakanan khas kita di mana ada lactating mother, kita ada makanan khas untuk ibu yang bunting, untuk yang menyusukan anak dan juga makanan untuk pembesaran. Antara objektif JPV ialah memperkasa dan mengekalkan status kesihatan haiwan yang diyakini lagi kondusif untuk industri haiwan. Selain itu, JPV akan memastikan kesihatan awam melalui kawalan penyakit zoonotik dan penghasilan makanan berasaskan haiwan yang bersih dan selamat. Survival projek penternakan adalah bergantung kepada keupayaan untuk menyediakan makanan ternakan yang cukup kandungan nutriennya dan murah daripada sudut kos pengurusan. Antara kejayaan terbesar syarikat Class Farm di dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan adalah penemuan formulasi diet bagi kambing khususnya kepada anak bor iaitu crib feed. Pemakanan crib feed amat membantu tumbesaran kambing, mengurangkan risiko penyakit dan meningkatkan kesuburan kambing. Kadar pertumbuhan dan pembesaran kambing yang cepat dapat membantu memendekkan masa penjagaan kambing dan haiwan ini boleh dijual segera. Semasa lahirnya anak-anak kambing kelas bawah, 3 perut asal tidak berfungsi. Dia hanya untuk laluan makanan dan yang hanya akan berfungsi adalah abomasum. Ini adalah perut sebenar. Tetapi ruminan ini dijadikan untuk memakan hijauan, memakan fiber, memakan rumput, memakan daunan. Okey. Jadi apabila Class Farm menggunakan teknologi kelas bawah crib feed, ketiga-tiga perut awalan ini dapat diaktifkan, dimatangkan dalam jangka masa 1 bulan. Okey, Class Farm mengimplikasikan anak-anak kami kelas bawah memakan kelas bawah crib feed pada umur 31 hari sehingga umur 60 hari. Dan terbukti secara saintifik, secara kajian, setelah 2 bulan, ketiga-tiga perut awal ini telah berfungsi sebagaimana dewasa dan kambing-kambing setelah 2 bulan mampu memakan apa saja makanan yang wujud di tempat kita. Ternakan juga memerlukan makanan seimbang yang mengandungi zat-zat nutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan garam galian. Kekurangan zat-zat ini di dalam makanan ternakan akan membawa kepada masalah kesihatan di dalam jangka masa panjang. Secara tidak langsung menjejaskan prestasi ternakan dan projek ternakan secara amnya. Setiap zat-zat nutrien mempunyai fungsinya yang tertentu. Zat protein diperlukan oleh badan untuk membina otot-otot yang kuat selain menjadi elemen penting di dalam proses pemulihan. Karbohidrat diperlukan sebagai bekalan tenaga. Demikian juga dengan lemak. Selain daripada berfungsi sebagai penebat haba, ia juga berfungsi sebagai elemen simpanan untuk digunakan apabila kekurangan karbohidrat. Vitamin merupakan zat nutrien yang penting walaupun ia cuma diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Bermula dengan 30 ekor baka kambing betina yang diimport dari Australia pada 2008, Class Farm kini memiliki lebih 1,000 ekor kambing bor di ladang ternakan di Bukit Apit, Masjid Tanah. Kesungguhan Class Farm dalam bidang ini nyata membuahkan hasil apabila diiktiraf Malaysian Biotechnology Corp Sdn Bhd atau Biotech Corp sebagai sebuah syarikat berstatus Bionexus pada 2010. Program Bionexus Partners BNP merupakan satu inisiatif Biotech Corp bertujuan memenuhi keperluan industri bioteknologi di Malaysia
bagi menyediakan kemudahan penyelidikan berteknologi tinggi, berinfrastruktur dan berdaya sains. Bioeconomy Corporation merupakan salah sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Kami dipertanggungjawabkan untuk memacu industri berasaskan bio di Malaysia. Di Bioeconomy Corporation, kami melaksanakan program BioNexus Status. Ya. BioNexus Status merupakan satu status yang diberi kepada syarikat-syarikat yang melakukan aktiviti-aktiviti berasaskan bio, dan syarikat-syarikat ini kita sama ada dari luar negara ataupun syarikat lokal. Syarikat yang berstatus BioNexus ditawarkan perkhidmatan, kemudahan makmal dan unit-unit yang dipilih daripada Institut Pengajian Tinggi Awam serta syarikat milik kerajaan sebagai makmal dan unit BLP. Kejayaan Kelas Farm menerima pengiktirafan itu adalah hasil kegigihan syarikat, terutama selepas melakukan pelaburan besar dalam pelaksanaan ternakan yang dijalankan menerusi konsep pertanian bersepadu berdaya tahan itu. Berbanding dengan peternakan lembu, peternakan kambing tidak memerlukan keluasan yang besar. Keluasan kawasan minima yang ideal adalah 3 ekar atau bersamaan 1.2 hektar. Terdapat pelbagai jenis, bentuk dan rupa rumah kandang kambing. Setiap sesuatu rekaan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun demikian, setiap binaan berkenaan perlu memberikan persekitaran yang selesa untuk didiami oleh ternakan. Di samping itu, binaan rumah berkenaan sebaik-baiknya membantu mempermudahkan kerja-kerja pengurusan harian ternakan dilakukan. Susun atau rumah kambing perlu mengikuti susunan memanjang yang bertentangan dengan arah pergerakan matahari. Sebaik-baiknya, cahaya matahari di waktu pagi dan petang boleh mencecah di bahagian tengah rumah. Selepas kelahiran, anak kambing mesti diberikan susu awal ataupun kolostrum. Pemberian susu ini adalah penting kerana susu awal kambing yang dihasilkan di sepanjang 3 hari pertama selepas kelahiran mengandungi antibodi yang diperlukan bagi melindungi dari serangan penyakit. Selain daripada itu, kolostrum mengandungi zat protein yang tinggi diperlukan oleh badan untuk tumbuh besaran. Pada kebiasaannya, anak kambing akan menghisap sendiri. Sekiranya anak kambing lemah atau tidak berbuat demikian, tindakan memerah dan menggunakan botol susu atau shrink perlu dilakukan bagi memastikan anak kambing mendapat kolostrum secukupnya. Aplikasi teknologi dalam bidang peternakan, terutamanya dalam kelas farm, perniagaan kelas farm itu sendiri sangat menarik kerana mereka menggunakan teknologi pemandian beradas, di mana dengan teknologi ini dapat meningkatkan genetik kambing ternakan kelas farm tadi. Di samping itu, teknologi ini juga membantu kelas farm untuk merancang program pembiakan mereka. Kelebihan aplikasi bioteknologi dalam cara ternakan kelas farm ini ialah dengan menggunakan aplikasi ini, kambing-kambing boer ini dapat mencapai berat keboleh pasaran sehingga 35 kilo ke 40 kilo dalam masa 6 bulan. So ini sangat cepat berbanding dengan kambing-kambing biasa yang mengambil masa sehingga 2 tahun sebelum kambing-kambing ini boleh dipasarkan. Kini, kelas farm mempunyai lebih dari 1,000 ekor kelas bou bergenetik tinggi, full blood. Kepakaran kelas farm dalam pembiakan memberi kelebihan untuk menghasilkan lebih dari 30 ekor anak kelas bou sebulan secara purata.
Kelas Farm bercadang ingin meningkatkan populasi kambing di ladang sebanyak 2,000 menjelang tahun 2018. Kelas Farm merupakan satu-satunya ladang ruminan yang dianugerahkan persijilan MyGAP di kawasan Masjid Tanah. Malaysian Good Agricultural Practice atau MyGAP adalah satu daripada persijilan yang terdapat di bawah skim persijilan JPV. Okay, setelah kita mengkaji tentang pembiakan kambing, sekarang ni kita telah masuk ke kandang 3 ni, iaitu kandang anak. Kelas Farm Sendiran Berhad menyasarkan untuk mewujudkan 30 usahawan menerusi program Nucleus Farm. Anak-anak kambing yang kita jadikan sebagai anak angkat untuk kambing lain. Selama saya kat sini, saya boleh tengok macam mana diorang manage kambing, ternak kambing, macam mana nak dapatkan susu, step by step dia. Ilmu yang saya dapat ni memang penting lah sebab dia akan jadikan guide untuk penternak kambing akan datang. Banyaklah saya belajar kat sini macam mana diorang asingkan kambing, macam mana diorang anak-anak diorang akan asingkan daripada ibu kambing, dan ibu kambing tu akan bila dah tiba waktu untuk menyusu, diorang akan bagi ke anak-anak kambing lah untuk menyusu. Agropelancongan merupakan aktiviti pelancongan berkaitan sektor pertanian berasaskan tanaman, ternakan, perikanan dan IAT. Fokus negara kepada pembangunan aktiviti pertanian telah membuka lembaran baru bagi sektor pelancongan, khususnya aktiviti agropelancongan. Kelas Farm turut menyokong perkembangan industri ini dengan memperkenalkan program Edu Agrotourism. Edu Agrotourism merupakan gabungan sinergi 3 elemen utama iaitu pendidikan, pertanian dan pelancongan. Ia merupakan konsep pelancongan berasaskan pertanian di mana pelawat akan dibawa ke ladang ternakan bor di samping mempelajari serta merasai sendiri pengalaman ternakan bor. Pada pandangan saya lah kan, industri penternakan kambing ni adalah sebuah industri yang sangat menarik dan berpotensi untuk berkembang maju. Dan di sini saja saya telah didedahkan dengan pelbagai perkara seperti cara pengurusan kambing-kambing, bagaimana kambing-kambing diasingkan, dilabel dan cara-cara melihat sendiri proses penyusuan, pemerapan susu. Dan dari situ jugalah saya secara tak langsung dapat menimba pengalaman untuk saya kongsikan kepada orang lain. Satu lagi, dengan adanya usaha menggalakkan orang ramai untuk datang melawat, secara tak langsung juga dapat membuka mata, orang kata dapat memberi mereka pengalaman. Melaka ni kita bagi pada 13 subsektor dan salah satu sektor adalah agrotourism lah. So Melaka ni orang kata kalau tak datang Melaka maknanya tak mengetahui apa itu Malaysia. Sebab Melaka lah bermula segala-galanya, barulah Malaysia. Agrotourism ni aktiviti pelancongan yang berasaskan tanaman, ternakan, berkonsepkan pertanian. Di mana agrotourism ni di Malaysia agak jarang diperkenalkan atau diketengahkan oleh state tourism. Basically Kelas Farm ni merupakan yang pertama di Melaka actually yang mengenalkan agrotourism berasaskan pendidikan dan ternakan. Sebab macam saya cerita tadi, MTFF memperkenalkan education bertarafkan berdasarkan pendidikan dan tanaman. Whereas yang Kelas Farm ni dia ternakan. Pada masa yang sama juga dia mengetengahkan masakan kampung. Macam masak lemak cili padi, salai, makanan yang daging salai. Benda-benda macam ni kita rasa macam kita selalu dengar, selalu dapat. Sebenarnya susah nak dapat. Tujuan pemeliharaan kambing adalah untuk mendapatkan hasil yang lumayan. Oleh sebab itu, pemilihan baka kambing yang terbaik amatlah penting. Bagi pembeli yang ingin menternak, perlulah memilih baka kambing yang memiliki sifat-sifat yang dikehendaki. Saya daripada orang recommend dengan saya tengok pada Facebook. Itu yang saya datang ke sini. Saya ada Anglo lah. Anglo saya nak crosskan dengan Boer sekarang. Cantik lah, bersih. Cantik, teratur, kambing pun cantik. Tak ada sakit. Itu yang saya minat nak beli. Sekiranya wujud mekanisme baru hasil kerjasama kerajaan dan penternak,
Kelas Farm yakin Malaysia bakal menjadi sebuah negara pembekal kambing, bukannya sekadar menjadi negara pengimport pada masa depan. Sehubungan itu, Kelas Farm berharap Hala Tuju Persatuan Bebas Penternak Kambing atau IKFA akan mendapat perhatian kerajaan terutama dalam usaha meningkatkan industri penternakan kambing di negara ini.